Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya, dengan keredaannya, insya-Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini walaupun permulaan tadi ada sedikit gangguan. Okey. Jadi kita hari ini kembali membicarakan tentang tambahan dua huruf kepada fa'il madhi yang tiga huruf. Jadi kita buka dulu kita punya nota, buku nota tu, muka surat 75. Muka surat 75. Buku nota yang berwarna-warni itu. Yang ilmu saraf untuk pemula. Muka surat 75. Okey, jumpa belakang. Jadi kita telah pun membincangkan tentang fa'il madhi tiga huruf campur dua huruf yang huruf campurnya adalah ta dan sabdu. Ta dan sabdu. Jadi ta dan sabdu itu adalah tiga huruf campur dua huruf jadi 5 huruf. Jadi kita telah pun bincang itu dan hari ini kita pergi kepada tambahan ta juga tapi dengan alif. Yang sebelum ni ta dengan sabdu, iaitu bermula dia asalnya adalah tafa'ala tambah dengan ta jadi tafa'ala. Jadi yang ini pula ta asalnya adalah ditambah kepada fa'ala. Jadi tafa'ala. Jadi maknanya dua tambahan kepada perkataan tiga huruf iaitu ta dengan alif. Ta dan alif jadi dia jadi 5 huruf lah. Jadi wazan tafa'ala umumnya bermaksud musyarakah. Musyarakah ni maknanya salin. Maknanya antara dua orang. Salin. Salin apa? Salin melakukan perkataan, melakukan perbuatan.
Kemudian dia hampir sama dengan wazan fa'ala. Fa'ala, jadi dia hampir sama. Maksud dia hampir sama, tetapi Quran tidak menggunakan kata ini betul-betul sama. Sebab kalau fa'ala maknanya salin juga. Kalau tambah tafa'ala juga bermakna salin. Tetapi dengan ada ta tu menunjukkan keseriusan ataupun kesungguhan. Jadi perbuatan tu dibuat dengan bersungguh-sungguh, dengan teliti, dengan berhati-hati. Tapi kalau fa'ala je, fa'ala itu tidak ada unsur-unsur kesungguhan ataupun ketelitian. Tapi bila ditambah dengan tafa'ala, itu sudah menunjukkan dia punya kesungguhan ataupun ketelitian. Jadi tafa'ala umumnya adalah lazim ataupun fa'il lazim. Fa'il lazim ni maknanya fa'il yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Kita panggil lazim. Lawan lazim adalah muta'adi. Fa'il muta'adi, fa'il yang memerlukan maf'ulun bih. Tapi fa'il lazim dia tak perlukan maf'ulun bih. Jadi fa'il lazim ini tidak memerlukan maf'ulun bih seperti ta'arafu, ta'arafa. Ta'arafa maknanya saling mengenal, saling berkenalan. Jadi kalau kita kata arafa pun saling berkenal juga, tapi ini lebih mengenal, lebih mengetahui, lebih dalam dia punya pengenalan dia. Jadi saling mengenal. Dan ta'awanun, ta'awana adalah saling menolong. Makna saling menolong ni kita boleh kata dalam bahasa Melayu kita ni sangat tolong menolong, sangat ambil perhatian, sangat memberi perhatian dan sebagainya. Jadi dia punya wazan dia adalah tafa'ala. Jadi ta di pangkal, pada alif di tengah. Jadi tafa'ala tambah 2 huruf. Jadi wazan ni macam mana? Dia punya i'rab dia punya. Dia punya bukan i'rab tapi dia punya aturan kedudukan dia. Fa'il madhi dia tafa'ala. Manakala fa'il mudhari' dia tambah ya. Ya tafa'ala. Jadi ta di depan ni kena ambil perhatian. Ini bukan ta mudhari'. Ini ta tambah had. Ta dan alif. Manakala mudhari' dia adalah ya. Jadi apabila kita sambung dengan ya, bunyinya ya tafa'alu. Ini fa'il mudhari'. Tambah ya di depan dia. Jadi ya tambah dengan ta. Jadi ya ni adalah mudhari', ta ni adalah huruf tambahan. Jadi kita dapat ya tafa'alu. Ya tafa'alu tu bermaksud adalah kalau ya ini salin bertolongan, ya ini pun salin bertolongan. Tapi ini fa'il mudhari'. Maknanya ya ni telah, ya ni sedang. Manakala mazdar dia sama juga dengan fa'il madhi tadi, cuma ainnya dibagikan dengan dhamma. Itu mazdar. Ya tafa'alu. Ini dia punya fa'il mudhari' dia. Manakala mazdar dia ambil balik fa'il madhi, tukarkan ain dia tu berbaris dhamma. Jadi tafa'ulan. Tafa'ulan tu bermakna kalau yang ini salin bertolongan, yang ini maknanya apa nak dalam bahasa Melayu nak kata apa? Kalau ini salin bertolongan, ini salin melakukan, yang ini jadi fa'il mazdar. Mazdar maknanya tambah per dan an, dapat ke dan an dan sebagainya. Jadi yang sini adalah salin bertolongan, yang ini salin tu mesti ada. Salin tolongan. Pertolongan lah. Jadi memang payah kita nak cari dalam bahasa Melayu dia secara satu kataan tu payah. Tapi maknanya ini adalah mazdar. Nama terbitan kepada tafa'ala. Jadi nama terbitan ni kalau yang 3 huruf tambah per dengan an. Yang ni kita nak tambah per dengan an, kalau saling bertolongan, macam mana nak tulis tak sambung?
agak bermasalah lah nak cari kataan tu. Saling bertolongan sebagai masdar. Jadi ringkasnya kalau kita tengok di dalam tafsiran dia tu adalah saling bertolongan. Lebih kurang itulah. Jadi maknanya tak ada perkataan yang tepat nak menghentikan tafa'ulan. Tapi kita tahu tafa'ulan ini adalah masdar. Masdar ni maknanya nama terbitan daripada fa'il amar dia, fa'il madhi dia, iaitu tafa'ala. Manakala dia punya isim fa'il dia, bagaimana yang lain-lain yang dulu tu dia tambah mu. Jadi tempat ia ni tadi, tempat fa'il mudhari' ni tadi kita ganti dengan mu. Jadi mutafa'ilun. Jadi kalau fa'il mudhari' dia ya tafa'alu. Tapi apabila isim fa'il kita buangkan ya itu, sebab ya tu ya mudhari', ganti dengan mu. Jadi mutafa'ilun. Ain bagi bawah tu menunjukkan dia adalah isim fa'il. Tapi kalau ain bagi atas menunjukkan isim maf'ul. Macam yang sebelumnya. Macam ya tafa'alu, yang sebelumnya adalah yang sebelumnya tafa'alu kan, tafa'ala. Jadi dia punya cara nak ubah daripada fa'il madhi kepada isim fa'il sama je cara dengan buah mu depannya, tambah dengan min. Buangkan dia pada fa'il mudhari', tambahkan min. Kemudian ain di baris bawah bagi isim fa'il dan isim maf'ul di baris atas. Jadi daripada fa'il mudhari' kita boleh buat isim maf'ul dengan hanya menukar min tu bagi dhammah. Buangkan ya dia. Ya tu kita buangkan sebab ya ni ya fa'il mudhari', ganti dengan mu, dia jadi isim maf'ul. Kalau isim fa'il buangkan ya tu ganti dengan mu, kemudian ain bagi bawah. Itu isim fa'il. Jadi isim fa'il dengan isim maf'ul mudah sangat cara nak ingat dia. Ain dia kalau berbaris bawah isim fa'il, kalau isim berbaris atas isim maf'ul. Okey. Okey. Kemudian fi'il amar pun sama, mudah sangat. Tukarkan lam tu kepada mati, baris mati. Daripada tafa'ala fa'il madhi, matikan lam tu, dia sudah jadi fa'il amar. Tafa'ala fa'il madhi, tafa'al fa'il amar. Itu saja dia punya kaedah dia. Kalau kita dapat kaedah tu, insya-Allah kita boleh memberi makna yang sebetulnya, yang setepatnya. Dengan syarat kita tahu makna madhi dia. Jadi madhi dia ada kaitan dengan yang sebelumnya, iaitu fa'ala. Kemudian fa'ala pula. Fa'ala, kemudian tambah dengan ta. Jadi apabila alif tambah, ni tambahan alif ni menunjukkan dia adalah salin. Salin berbuat antara satu pihak dengan satu pihak ataupun dua pihak. Apabila ta tu, ta menunjukkan kesungguhan ataupun ketelitian. Jadi fa'il amar, tafa'al maknanya amar. Amar maknanya suruh buat. Jadi kalau ini tafa'ala salim berbuat, kalau ta'awanu makna salim bertolong, maka dia punya fa'il amar dia tafa'al, matikan hujung tu saja huruf itu. Dan fa'il nahi la tatafa'ala. Jadi di sini ada dua ta. Satu ta tambahan, satu lagi ta yang tambahan ta dan alif, satu lagi ta ni ta mudhari'. Kalau ya maknanya dia salim berbuat. Kalau ta ni maknanya awak salim berbuat. Kenapa kita tukar ya ni dengan ta? Kerana kita menyuruh orang yang lawan cakap. Orang yang lawan cakap adalah awak. Awak laki-laki ataupun awak perempuan. Jadi tatafa'ala. Ada dua ta. Tatafa'al. Tatafa'al. Jadi la tatafa'al. Asalnya kalau tak ada la,
la tatafa'alu. Oleh kerana ada lam, jadi lam ni mematikan huruf hujungnya kerana dia adalah fa'il amar. Jadi la tatafa'al. Jadi jangan. Jangan kamu saling berbuat. Berbuat. Okey. Jadi wazan tafa'ala memiliki tambahan ta dan fa'il. Jadi tambahan dia adalah ta, kemudian ada alif. Jadi ta sebelum fa'il dan alif setelah fa'il. Fa dia. Maknanya ta ni sebelum fa. Alif ni selepas fa. Jadi wazan dia tafa'ala. Berikut inilah contoh tasrif. Tasrif dari sebahagian fa'il yang masuk dalam bab ini. Jadi bab ini kataan yang diambil adalah ta'awana. Ta'awana iaitu awana campur dengan ta di depannya. Sekali lagi saya ingatkan, ta ni bukan ta mudhari', bukan maknanya ta awak. Ta ini adalah huruf tambahan ta dan alif. Jadi ta'awanu. Ta'awanu saling menolong. Kalau awanu juga saling menolong. Tapi yang ta'awanu ni dia lebih huruf, ada ta huruf lebih dari satu. Ini menunjukkan dia bersungguhan ataupun serius ataupun menunjukkan ketelitian. Jadi ta'awanu maknanya menolong dengan serius. Menolong dengan teliti. Menolong dengan sebaik-baiknya. Bukan tolong lebih-lebih kurang je, tapi betul-betul tolong. Jadi kalau kita beri sedekah tu, bukan hanya sekadar untuk makan pagi je, tapi kita bagi dia sedekah untuk kalau boleh dia tahan sampai sebulan ataupun tahan setahun dan sebagainya. Itu namanya ta'awanu. Ta'awana. Ta'awana adalah fa'il madhi, manakala fa'il mudhari' dia tambah ya depannya, ya ta'awanu. Ya ta'awanu maknanya dia saling memberi bantuan ataupun menolong. Kemudian mazdar dia ta'awunan. Wow ni bagi dhamma. Jadi ta'awunan. Ini dalam bahasa kitanya adalah mazdar. Jadi mazdar saling, kalau ini saling menolong, ini saling bertolongan. Barangkali lah kot. Ataupun ada perkataan lain tetapi agak susah sikitlah kita nak bagi makna dalam bahasa Melayu. Kalau sekiranya perkataan satu gini, nak cari dalam perkataan Melayunya satu juga, satu perkataan juga, memang tak dapatlah. Jadi oleh kerana itu kita bolehlah terjemahkan maknanya saling bertolongan. Kalau ini saling menolong, ini saling bertolongan. Saling menolong ni adalah fa'il. Tapi manakala saling bertolongan itu adalah mazdar. Tak sama. Makna tak sama. Tapi perkataan kita nak cari payah. Ada perkataan Melayu dengan tepat ta'awanu ni tak ada, tak dapat. Jadi ta'awunan maknanya mazdar. Yang bermakna di sini adalah saling bertolong-tolongan. Dan isim fa'il dia muta'awinun. Tambah mu, kemudian wa tu bagi bawah, menunjukkan isim fa'il. Manakala muta'awanun itu adalah isim maf'ul, wa bagi atas, tambah dengan min. Ada min bagi dhammah tu mu. Muta'awanun itu isim. Tapi kalau ta saja tak ada mu, itu adalah fa'il madhi, fa'il mudhari'. Dan mazdar pun dia tak tambah. Tapi yang boleh isim fa'il, isim maf'ul ditambah mu di depan dia. Jadi muta'awinun isim fa'il, manakala isim maf'ul dia muta'awanun. Bagi atas. Kalau bagi dhammah, mazdar. Jadi kita dapat satu gambaran di sini bahawa kalau wa tu berbagi dhammah, makna mazdar. Kalau wa tu bagi bawah, makna dia isim fa'il. Kalau wa tu bagi atas, maknanya isim maf'ul. Okey. Dan isim fa'il dia matikan nun di hujungnya. Jadi ta'awan maknanya bertolong-tolonglah kamu. Ta'awan maknanya bertolong-tolonglah kamu. Nun tu mati.
Kalau jangan bertolong-tolongan, la tata'awan. La tata'awan. Jadi janganlah kamu bertolong-tolongan. Itu dia punya apa namanya, dia panggil tasrif dia. Dan contoh yang kedua dia bagi adalah takasara. Takasara. Asalnya adalah kasara maknanya bertambah banyak. Tapi yang bertambah takasara memperbanyak. Fa'il madi memperbanyak. Dan kalau fa'il mudhari' dia yatakasaru. Yatakasaru ada ya. Dan mazdar dia takasuran ataupun takasur. Takasur maknanya perbanyakkanlah. Bukan perbanyakkanlah. Pembanyakkan. Pembanyakkan. Boleh ke pembanyakkan? Takasur. Ini adalah mazdar. Mazdar kepada fa'il madhi. Iaitu takasur, takasuran. Begitu juga yang tadi. Kalau sa tu bagi bawah, isim fa'il. Kalau sa tu bagi atas, isim maf'ul. Dan fa'il amar dia, takasur, matikan saja ra. Daripada perkataan fa'il madhi, ambil kataan madhi takasara, matikan sa tu, matikan ra tu, huruf yang akhir tu, dia sudah menjadi fa'il amar. Jadi fa'il amar daripada fa'il madhi kepada fa'il amar, mudah sangat dia punya cara nak pindahkannya, nak jadikannya, matikan huruf akhir saja. Habis itu. Dan kalau fa'il akhir dia, la tatakasar. La tatakasar. Jangan kamu memperbanyak-banyakkan. Jangan kamu memperlebih-lebihkan. Jangan kamu menambah-nambahkan. Jadi, la tatakasur. Okey? Tatakasur. Okey. Itu saja yang dia bagi. Yang dia bagi tentang bab ini adalah itu sajalah. Jadi sudah tentulah kita perlukan makna dia yang lebih teliti lah. Jadi dia ada contoh di sini, contoh perkataan-perkataan yang termasuk di dalam bab ini, iaitu ba tambah ta dan tambah alif. Atau kita kata ini adalah bab yang ke-7. Bab yang ke-7. Bab yang ke-6 tambah ta dan sabdu. Ini bab yang ke-7 adalah tambah apa dia? Bab 6. Ta'alif. Ta'alif. Bab yang ke-6. Sorry, ini bab yang ke-6. Bukan bab yang ke-7, bab yang ke-6. Bab yang ke-6 iaitu tafa'ala. Okey. Jadi dia bagi dia punya contoh-contoh perkataan dia dalam muka surat 76 ini. Jadi perkataan dia ialah di antaranya adalah tawadha'. Tawadha'. Asal perkataan adalah wada'a. Wada'a. Kemudian tambah dengan ta jadi tawadha'. Tawadha' ni artinya adalah kataan kita pun, kataan Melayu pun tawadha'. Tawadha' namanya rendah hati lah. Rendah hati ataupun tak sombong lah. Tawadha'. Orang yang tidak sombong. Kemudian ta'arafa. Ta'arafa saling mengenal. Jadi saling mengenal tambah ta dengan alif. Tabadala saling mengganti. Tawazana saling menjadikan seimbang. Tajahala. Tajahala ni mempunyai maksud pura-pura. Tajahala pura-pura bodoh. Dia tak bodoh tapi dia buat pura-pura. Tanabaza saling memanggil. Tafawata tidak seimbang. Dan tanawala mendapatkan. Tanawalu futur mendapatkan makanan pagi. Ta'ahada saling berjanji. Tabaya'a
saling berjual beli. Tanaza'a, saling berbantah-bantah. Tahawara, saling berbicara. Tanasara, saling tolong menolong. Ini tasa'ala, saling bertanya. Tadayana, saling berhutang dan sebagainya. Okey. Di sini tak banyak, ada berapa? 2, 3, 4, 5, 5. 4 ke 5, 20 kataan. 20 kataan dia bagi. Jadi yang ini saya elok-eloknya tuan-tuan tolong buatkan yang tasrif dia. Tasrif yang melibatkan fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il mazda, isim mazda, isim fa'il dan isim maf'ul, fa'il amar dan fa'il nahi. Kepada 20 kataan ini. Untuk tujuan nak membiasakan. Jadi kalau tuan-tuan buat bagus. Kalau tak buat pun tak ada apa-apa. Okay, maknanya buat tu tuan lebih dapat maklumat yang lengkap lah, yang baik lah. Okey. Jadi ini dia hanya bicarakan dari segi kaedahnya saja. Dia tidak beri makna yang lebih. Jadi kita kena pergi kepada makna dia yang lebih apa namanya? Lebih detail lah. InsyaAllah. Jadi kita pergi kepada nota kita. Okey. Nota kita yang kita bincang lalu tu. Form 4. Dekat nota form 4. Form 4 tu adalah tambah ta dan alif. Ataupun pada buku saya, nota saya ni muka surat 68. Kalau tuan-tuan agak-agak muka surat berapa kan? Saya pun tak perasan muka surat berapa. 28 Ustaz. Ya? 28. 28? Form 4. Tak mungkin 2. Form 66. 4. Muka 66. 66. 66 sama muka surat lah. Okay. 60 Ustaz. Kalau ta dengan alif is 60. Ta 62. campur alif 60. That is form 6. Form Ta 6. campur alif. Form 6. Alif. 6. Alif. 60. Muka surat 60. As-salasil mazid. Betul lah. Yang ini betul-betul. 60. Ta tambah alif. Naam. Ya. Salasi mazid bi harfain. Biharfin. Biharfin. Salasa makna 3. Mazid tambahan. Bi harfin. Biharfin. Ini maknanya dengan 2 huruf. Naam. 3 tambah 2 huruf. Okey. Jadi dia punya wazan dia adalah tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulun, dan mutafa'ilun, mutafa'alun, dan tafa'al, dan la tatafa'al. Ini dia punya wazan. So sekarang ni kita nak pergi dia punya maksud dia. Okay. Jadi maksud ataupun arti tambahan huruf ini, iaitu 3 huruf campur dengan 2 huruf, iaitu nombor 1. Nombor 1, fungsi kepada ta dan alif ni bertambah tadi, jadi tambahan tadi adalah menunjukkan salin, makna salin antara 2 orang atau lebih secara setara. Sama. Jadi wazan fa'ala juga menunjukkan salin, tetapi antara 2 orang. Tapi yang ini antara 2 dan ke atas. Kalau kita nak kata orang tu 2 orang yang buat, itu cukup dengan fa'ala. Tapi apabila kita tambah tafa'ala, dia sudah menunjukkan bukan mesti 2, tapi 2 ke atas dan menunjukkan kesungguhan ataupun teliti.
Jadi contoh di sini ta'awana Zaidun wa akhwanuhu. Jadi ta'awana maknanya saling bertolongan. Siapa dia? Antara Zaid dengan saudaranya. Maknanya dua belah pihak. Pihak yang pertama Zaid, pihak yang kedua saudaranya. Dia saling tolong menolong. Tetapi ini maknanya secara setara. Maksud setara sama-sama. Jadi tidak ada lebih kuat, tidak ada yang lebih sangat ke yang kurang sangatnya, sama-sama. Dia sama-sama tolong menolong. Setara. Okey. Manakala perkataan yang ini, contoh dia ini, takhalafa muslimun wal kafiru fi kulli zaman. Jadi takhalafa maknanya saling berselisih, saling berkelahi, saling bercanggah, saling bertentangan. Takhalafa maknanya saling bertentangan atau saling berselisih. Al-muslimun di antara orang Islam, wal kafiru dan orang kafir fi kulli zaman pada setiap zaman. Jadi maknanya saling bertelagah, saling berkelahi, saling berlawan antara al-muslimun, antara orang muslim, wal kuffar dan orang-orang kafir fi kulli zaman pada setiap zaman. Jadi makna takhalafa ni adalah saling berselisih, bukan sekali selisih. Bukan satu bentuk perselisihan. Perselisihannya pun banyak bentuk, kemudian berselisihnya pun banyak kali. Berkelahinya pun banyak kali. Berperang pun banyak kali. Bertengkar pun banyak kali. Kemudian berhujah pun banyak kali. Maknanya saling berselisih lah. Saling berselisih antara orang-orang Muslim dengan orang kafir pada setiap zaman. Pada setiap zaman sampai hari kiamat. Orang kafir dengan orang Islam akan sentiasa bertelagah. Sentiasa, Ustaz. Sentiasa. Sentiasa. Ataupun salin pun boleh. Dan hal ini sentiasa lebih tepatlah. Sentiasa betul. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama tadi adalah salin sentiasa berlaku benda tu. Ta'awanun sentiasa berlaku bertolong-tolongan secara setara. Begitu juga dengan takhalafa berselisih, saling berselisih. Dan selisih itu bukan sekali dua, berterusan hingga berlaku setiap zaman sampai hari kiamat. Itu yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua, menunjukkan fa'il muta'addi kepada menukarkan fa'il muta'addi kepada fa'il lazim. Fa'il muta'addi maknanya yang tadi, yang kalau awana dia telah saling menolong. Tolong siapa? Mesti ada dia punya maf'ulun bih. Tapi bila masuk ta'awanu, dia dah tak ada lagi dah maf'ulun bih. Dia tak perlukan maf'ulun bih. Dalam ayat ini, ba'atuhu fataba ada. Jadi maksudnya saya menjauhkan sehingga ia menjadi jauh. Ba'atuhu, saya menjauhkan sehingga fataba ada, sehingga dia menjadi jauh. Jadi menjadi jauh ni adalah fa'il lazim. Kalau sekiranya fa'il muta'addi dia ba'ada. Ba'ada tu adalah fa'il madhi. Ba'ada menunjukkan memerlukan dia punya maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia siapa? Maf'ulun bih dia hu. Yang buat siapa? Yang buat tu. Tu ni siapa? Tu ni saya. Jadi maknanya ba'atu. Maknanya saya telah menjauhkan. Jauhkan siapa? Nya. Nya tu siapa? Hu. Hu ni adalah maf'ulun bih dia kepada ba'atu. Manakala yang tambah dengan ta dan alif adalah taba'ada. Taba'ada bermaksud menjadi jauh ataupun telah jauh. Jadi telah jauh tu tidak memerlukan muta'addi. Jadi dia adalah
fa'il lazim. Fa'il lazim. Jadi fa tu fa maka kemudian taba'ada. Maknanya jadi jauh. Menjadi jauh tu adalah fa'il madhi yang tidak memerlukan maf'ul bih. Jadi maksud yang kedua menukarkan fa'il muta'addi kepada fa'il lazim. Apabila tambah je ta dan alif, maka dia sudah jadi fa'il lazim. Tapi sebelum tu ba ada tambah ba saja, dia menjadi fa'il muta'addi. Muta'addi kena ada dia punya Lebih. maf'ul bih. Maf'ul bih dalam ayat ini adalah hu. Hu maknanya nya. Jadi saya telah menjauhkannya, Ya. maka telah menjadi jauh. Okey. Itu maksud yang kedua. Dan maksud yang ketiga pada nota selepasnya adalah untuk menampakkan yang bukan kenyataan ataupun berpura-pura. Berpura-pura. Berpura-pura ni takallafu. Takallafu ni maknanya berpura-pura. Jadi contoh yang kita ambil di sini adalah tajahala. Tajahala ni maknanya berpura-pura jahil. Alamu yauma an fadhihi muslimina. Jadi dunia hari ini berpura-pura tidak tahu. Khususnya dunia di sebalik barat, dunia barat. Dia berpura tak tahu apa dia? Tidak tahu tentang kepentingan umat Islam. Jadi tajahala. Maknanya mereka itu berpura buat tak tahu. Lama tidak mengetahui. Berpura-pura tidak ada ilmu. Dan tentang yauman, maksud dia dunia hari ini berpura-pura tidak mengetahui. Lamu ni mengetahui yauman hari. An qadiyah. Qadiyati ni adalah kepentingan muslimun. Jadi dunia hari ini buat pura-pura tak tahu kepentingan dunia Islam. Dunia Islam kalau dihentam oleh orang kafir, dia buat tak tahu je. Padahal dia kan tak tahu. Dia bukan tak tahu umat Islam ini perlukan pembelaan supaya jangan disenang-wenang, dibunuh, disembelih, ditawan dan sebagainya. Jadi maknanya mereka ini, mereka yang berpura-pura tidak tahu bahawa dunia Islam ini adalah ada punya kepentingan. Kepentingan dia, kepentingan ekonomi dia, kepentingan ilmu dia, kepentingan negara dia dan sebagainya. Tapi mereka buat tak tahu. Buat tak tahu itu adalah ditunjukkan dengan tajahalu. Asalnya adalah jahil. Tajahalu ni sangat-sangat buat tak tahulah, berpura-pura. Contoh yang kedua dia bagi, orang berilmu itu pura-pura bodoh. Iaitu ia menampakkan kebodohan dan tidaklah ia bodoh. Jadi tajahala alimu ai azhara jahla wa laisa bijahil. Jadi tajahala maknanya jahil, jahala tadi tambah dengan ta dengan alif, jadi jahil. Jadi dia pura-pura. Alimu, berpura-pura dia alimu maknanya berpura-pura bodoh. Kalau tadi alama, alama tu maknanya dunia. Alimu tu maknanya ilmu. Berpura-pura tak ada ilmu. Berpura-pura tak tahu. Alima. Ini alama. Jadi alama di sini adalah menunjukkan sebagai perkataan alam. Alam maknanya dunia lah. Yang ini alim menunjukkan orang berilmu. Orang berilmu. Orang berilmu buat pura-pura tak tahu. Tak tahu tentang apa. Azhara jahal. Walaisa bijahil. Jadi orang-orang berilmu berpura-pura bodoh, iaitu menampakkan kebodohannya, sebenarnya dia tidak bodoh. Walaisa bijahil. Sebenarnya dia tak bodoh.
Dia cuma pura-pura bodoh atas sebab-sebab yang tertentu lah. Tak kisahlah apa sebabnya, tapi maknanya kita nak tunjuk sini apabila jahala ni tambah dengan ta, jadi maknanya pura-pura. Pura-pura ataupun bukan kenyataan. Bukan kenyataan ataupun berpura-pura. Jadi makna yang ketiga ni adalah mutakallaf. Mutakallaf ni maknanya berpura-pura. Manakala maksud yang keempat adalah menunjukkan terjadinya berturut-turut ataupun sedikit demi sedikit. Tadarraja ataupun tadarrajun, beransur-ansur. Jadi dalam ayat ini tazayada. Tazayada itu adalah fa'il 3 huruf ditambah dengan ta dan alif. Jadi tazayada. Asalnya zada. Zada maknanya adalah bertambah. Jadi tazayada maknanya semakin bertambah. Bertambah apa? Sarawatu. Bertambah. Sarawatun maknanya adalah dia punya kekayaan. Kekayaan. Daulatina, negara kami. Ba'dal istiqbal. Jadi sesudah kemerdekaan. Jadi istiqbal ni asal katanya adalah qala. Qala dan tambah alif sinta jadi istaq. Ini ada ba ni, bukannya qala ni ada ba. Sorry. Istaqba. Di sini ada ba. Ada tertinggal itu. Okay, istaqbal. 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 Istiqbal. Istiqbala. Istiqbal. Jadi ada tinggal kataan ba di situ, huruf ba di situ. Istiqbala. Jadi istiqbala ni adalah kemerdekaan. Jadi maknanya tarayadat. Tarayadat maknanya adalah bertambah. Tapi ta mati itu adalah ta muannas. Ta muannas. Kenapa? Istiqbal itu adalah kemerdekaan itu di dalam bentuk muannas. Jadi kemudian bukan istiqbal. Sarawat. Sarawat itu adalah muannas. Istiqbal pun rasanya muannas juga. Jadi tarayadat maknanya telah makin bertambah. Apa dia? Sarawatun. Ini adalah fa'il. Ini adalah jamak muannas salim. Tarawatu. Tarawatu ni jamak muannas salim. Muannas salim apa? Maknanya dia punya sumber kekayaan. Sarawatu maknanya sumber kekayaan. Daripada perkataan saraya. Saraya. Sarawaya. Ada ya di sini tapi ya terbuang. Jadi sarawatu. Jadi jamak muannas salim. Jadi telah bertambahlah harta ataupun sumber kekayaan. Daulatina, daulat kami. Daulat kami ni negara kamilah. Ba'dal istiqbal, sesudah merdeka. Jadi sesudah merdeka, sumber kekayaan bertambah. Dulu, masa kena jajah dulu, sumber kekayaan tu banyak macam tu juga. Tapi orang lain duk angkut. Penjajah duk angkut. Apabila penjajah dah balik, maka negara kita bertambahlah dia punya sumber kekayaan. Jadi tazayadat sarawatu daulatina ba'dal istiqbal. Jadi maknanya telah semakin bertambah sumber kekayaan negara kita setelah kemerdekaan. Jadi itulah di antaranya 4 fungsi kepada tambahan huruf ta dan alif. Jadi ulangi balik sebab ini perlu dimantapkan. Pertama maksud dia adalah salin. Salin berbuat antara dua pihak yang setara. Kemudian yang kedua adalah menukarkan fa'il muta'addi
kepada fa'il lazim. Dan yang ketiga adalah untuk menambahkan pura-puraan. Dan yang keempat menunjukkan adalah semakin bertambah ataupun menunjukkan terjadinya berturut-turut sedikit demi sedikit ataupun semakin bertambah sumber kekayaan. Jadi itulah di antara maksud tambah ta dan alif. Tak banyak, ada 4 saja. Jadi bila kita jumpa kataan tu, kita dapatlah memberikan makna dia yang lebih sesuai lah. Macam tabaraka. Tabaraka tu tambah dengan alif. Kataan asalnya barakah, berkat. Jadi kalau tabaraka maknanya bertambah berkat. Bertambah berkat secara berterusan. Tabaraka, tabarakallah. Jadi bertambah berkatlah ataupun bertambah banyaklah berkat yang Allah jadikan untuk yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Jadi kita boleh dapat perkataan-perkataan ini di dalam Quran dengan banyak dan dia memberikan makna yang tepat. Kalau kita tak dapat nak ni, kita boleh tengok dia punya kamus ataupun tengok makna di dalam Quran tu, kita akan dapat makna dia, insya-Allah. Okey, sejauh ini ada apa? Ya. Balik muka surat 60, Ustaz. Ya, macam mana? Balik pada muka surat 60. 60. Yang ni ke? 60 yang mula-mula tadi, 60 tadi yang tafa'ala ya tafa'alun. Tafa'ulun. Yang ini ke? Yang itu. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Yang si itu masdar kan? Ya. Tafa'ulun. Itu masdar kan? Ya, betul. Tadi yang kita baca tadi dalam buku tadi mula-mula tadi tafa'ulan. Ini tafa'ulun. Ya, ya. Apa beza tu? Ada beza ke Ustaz? Okey. Kenapa yang dalam buku tu tafa'ulan kan? Bagi atas. Bagi atas. Yang ini kenapa tafa'ulun bagi dhamma? Jawab dia begini. Asal perkataan masdar ini dia punya barisnya bagi atas. Kalau tak ada apa-apa dia punya depan tu yang boleh menyebabkan barisnya berubah, maka dia bagi atas ataupun tafa'ulan. Tafa'ulan tu bagi atas. Alif yang tujuannya tu bukannya ada apa maksud, cuma dia nak tunjukkan apabila huruf yang bukan hamzah dan bukan marbutah berbaris dua hujung, maka dia kena tambah alif. Jadi tafa'ulan. Ulan tu baris atas. Baris atas tu memanglah masdar tu baris atas asal dia. Ya. Manakala yang ini tafa'ula ya tafa'ulu. Tafa'ulan ni ini adalah fa'il madhi. Ya ulu ni adalah fa'il mudhari'. Manakala yang ini adalah masdar. Kenapa tidak baris atas? Sebab depannya tak ada apa-apa. Kalau satu-satu kataan isim yang depannya tak ada apa-apa, tak ada dia punya amil. Apabila tak ada amil, maka dia baris dhammah. Macam ini tafa'ulun. Maknanya ini adalah isim. Tapi kalau depannya ada benda yang menyebabkan dia berbaris atas, jadi dia jadi tafa'ulan. Kalau ada depannya ada menyebabkan dia baris bawah, maka tafa'ulin. Jadi ula, lun, lan dan sebagainya ini bergantung pada ayat. Kalau dalam ayat. Tapi kalau dia hanya semata-mata dia saja, tak ada apa-apa depan tu, maka kita dhammahkan dia. Itu mengikut isim. Undang-undang hukum isim. Apabila isim tu berdiri sendiri, tidak ada depan, tidak ada belakang, maka dia hendaklah dibariskan dengan dhammah. Tanwin. Tanwin tu kalau tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, tak payah tanwin. Jadi kalau ada al-tafa'ulu, sebab ada al, tapi tak ada al, tafa'ulun. Jadi asal dia, baris dia adalah baris atas kalau masdar.
Tetapi isim, tak kira isim masdar ke isim apa saja, pasalkan dia tak ada depan tu apa-apa sebab, maka dia berbaris dhamma. Kalau dia duduk di tempat isim masdar, asalnya dia adalah baris atas. Adakah itu dapat dibezakan antara bila nak letak baris atas dan bila tak nak baris ikut keadaan? Ya, ya. Kalau ikut keadaan maknanya tak ada apa-apa depan ni, kita kena tak baris dhamma. Okey. Ustaz min fadlik, saya pun kurang faham, kalau macam Ustaz kata tadi, kalau dia tak ada apa-apa di awalan, bermakna macam tu saja, bermakna kita baris dhamma. Kalau dia ada sesuatu di bahagian awal, jadi kita letakkan di baris fathah. Jadi di sekarang, boleh tak Ustaz bagi masalan tentang tafa'ulun tu? Tafa'ulun ni pasal dia tak ada apa-apa, jadi dia kosong, jadi kita panggilkan dia dhamma kan? Kalau misalnya Ustaz cuba letakkan sesuatu di bahagian depan dia, jadi ujung dia bunyi lan. Boleh ke? Adakah alif ke? Boleh ke kalau kita atafa'ulun, jadi atafa'ulan? Boleh ke? Okey. Kita akan tengok dalam ayat Quran. Okey. Contoh dia kita tengok dalam Quran. Dalam muka surat berikutnya ada contoh dalam Al-Quran. Kita tengok dalam Quran contohnya. Boleh? Okey. Kita tunggulah Ustaz. Bagus. Okey Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Silakan. Okey, katalah tunjuk dalam pada muka surat, saya perhatikan daripada tadi lah, muka surat 16 tu dan sebelum ni kita pun ada. Apa peranan fa ni Ustaz? Kalau fa ni ada, nampaknya satu perkataan akan ubah semua sekali. Macam fa taba'ada. Mana tu fa tu menunjukkan dia tu menjadikan fi'il tu daripada fi'il lazim. Taba'ada. Lepas tu fa tu apa yang sebenar terjadi. Macam dulu kita ceritakan fa'atsa yang tambah alif an tu. Itu pun pasal ada fa tu. Fa tu maka sebenarnya. Actually, what is the function of fa ni? Okey. Ini seperti kalau tak silap saya itu hari kita dah bincang apa maksud huruf kan. Yalah fa, tapi dia ni nampak very clear lah, dia effect every word sebab kalau dia masuk. Kalau dia masuk dia mesti tukar. Jadi fa tu adalah huruf ataf. Betul, ataf. Maknanya turutan selepas dia. Maka apabila dia terjun, maka dia pun basah. Contoh. Jadi maknanya dia hanya basah kalau dia terjun. Maknanya fa tu ada depan dia. Dia lebih kurang maksud dengan dal. Jadi kalau buka balik dulu nota yang saya bagi tentang peranan huruf ataupun penggunaan huruf. Adakah masih ingat huruf-huruf yang ada bermakna tu? Ada perasaan tu. Tapi bila saya tengok dia masuk, dia peranan dia masukkan sekali. Dia akan macam wow. Kalau ada wow tak ada kena-mengena Ustaz. Kan jangan wow atap. Wow okey saja saya tengok. Dia tak makna tu tak ada lain. Okey. Jadi kalau mengikut huruf ni, huruf fa ni dia ada beberapa makna, ada beberapa penggunaan. Di antara penggunaan dia adalah mengikut susunan. Maknanya bila ada fa tu maknanya ayat mengikut susunan ayat dia. Macam saya kata tadilah, apabila dibakar maka dia pun hangus, sebagai contoh. Jadi maknanya ikut susunan sebelumnya, ataupun yang dikatakan litartib ma'al makib. Jadi maknanya dia mengikut tartib, ataupun maksud dia lalu. Apabila dibakar lalu dia hangus sebagai contoh. Jadi itu adalah ikut tartib dia.
Tartib dia hanya hangus apabila terbakar. Kemudian fa ni juga boleh jadi lisababiyah. Lisababiyah maknanya Betul. Yang kita bincang dulu di Sababiah, betul. menunjukkan sebab. Sebab. Kemudian dia juga bermakna menyempurnakan ayat, iaitu lirabti jawabun. Jadi maksudnya dia adalah menyempurnakan ayat, maknanya di depannya ada ayat soal, ada ayat yang syarat, kemudian dia jawab syarat. Jadi jawab syarat tu ada fa depan. Okey. Maknanya fa tu sebagai penyempurnaan kepada ayat yang sebelumnya, ayat yang berbentuk syarat. Maka jawab syarat tu dia meletakkan fa di situ. Boleh juga fa tu maksudnya adalah zaidah. Zaidah makna tambahan, adalah untuk mencantikkan lafaz dan penegasan. Nak cantikkan ataupun penegasan. Jadi itu peranan fa. Kemudian yang ayat yang seterusnya dia adalah memulakan ayat ataupun kita panggil istisnaf. Istisnaf tu adalah maknanya kita nak mulakan ayat baru. Nak mulakan ayat baru, kita mulakan dengan fa. Maka kemudian, boleh jadi maksud dia maka ataupun kemudian. Ataupun sebahagiannya tidak perlu diterjemahkan kerana fungsinya untuk menunjukkan ayat baru. Jadi ada setengahnya tidak dimaknakan dengan fa tu maka. Hanya sekadar nak bagi cantik ayat saja. Jadi itulah 5 penggunaan fa. Jadi fa tu ada dia punya fungsi-fungsi dia. So yang kita dapat kutip adalah sebanyak 5. Jadi itulah peranan fa. Jadi dalam ayat kita ni tadi, ayat yang sebut ada fa tadi. Fataba ada. Fataba ada kan. Lepas tu fataba. Jadi yang ini maknanya ba'atu. Maknanya saya telah menjauhkan. Menjauhkan fa, maka. Maka maknanya dia mengikut turutan lah. Mengikut dia punya tartib dia. Saya menjauhkan diri daripada politik sebagai contoh. Fa, maka fata ba'ada. Maka saya jauhlah daripada ahli-ahli politik. Jadi fa tu turutan. Jadi dia ada 5 makna. Jadi salah satu daripadanya adalah yang ini, iaitu turutan. Apa benda sebelumnya? Sebelumnya saya telah menjauhkan diri daripada gerakan politik. Maka saya pun terjauh. Maka saya pun jauhlah daripada orang-orang politik. Jadi fa tu di sini adalah fa turutan. Fa yang menunjukkan berturutan lah. Berturutan lah jadi ini. Mana sentiasa jauh lah. Maknanya itulah fataba ada maknanya maka bertambah jauh lah. Maka menjadi jauh lah dia. Okeylah Ustaz, terima kasih lah. Jadi itulah 5 Ustaz kena dapatkan maksud. Saya dah beri ke data yang berkenaan dengan huruf-huruf tu? Ke belum? Saya dulu ada benda tu. Tapi ada masa tu tak berapa faham Ustaz. Saya tengok je. Sekarang kita dah mula teliti satu pasal apa dia datang, pasal apa dia tak ada. Itu yang tengok tu. Okeylah, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita teruskan yang ini. Jadi, ini di antara perkataan-perkataan yang saya minta tuan-tuan buat tu lah. Jadi, saya buat sikit lah. Saya tak buat habis lah. Jadi, di sini, kalau kita hafal yang di atas ni, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulu, ni sampai ni, tak ada masalah buat benda ni. Tengok baris je, ikut baris dia sama. Tafa'ala, ini tawadha'a. Ini ta'arafa, ini tabadala, ikut je. Walaupun ikut, dia akan menimbulkan kita punya pengingatan yang lebih baik. Jadi apabila kita tulis ni, kita akan ingatlah mazdarnya ain dia bagi dhamma.
Apabila isim fa'il dia adalah ain dia bagi bawah. Ain saja yang kena ingat. Kalau maf'ul pula ain bagi atas. Jadi dhammah bawah atas. Dhammah mazdar bawah fa'il dan atas isim maf'ul. Dan kita kena ingat dia punya makna dia. Makna apa dia kalau tawadha'a. Tawadha'a asalnya adalah wada'a. Dan tambah dengan alif. Wada'a. Dan tambah dengan ta. Tawadha'a. Jadi saling berendah hati. Saling berendah hati. Kemudian maksud yang mudaratnya, jadi kalau mudarat tambah sedang. Kalau mazdar ni jadi mazdar jadi peringatan lah asalnya. Begitu juga dengan isim fa'il. Isim fa'il yang jadi muta'arifan, muta'arifun, muta'arifan ataupun muta'arifun. Jadi maknanya itulah. Kalau kita dapat fa'il madhi, makna fa'il madhi dia, maka kita dapatlah makna dia apabila dia menggunakan perkataan isim fa'il ke isim fa'il amar ke isim maf'ul ke dan sebagainya. Yang sini yang payah sikitnya mazdar, dia ditukar dengan huruf dhammah. Maknanya betul Ustaz. Ya. Betul, saya perhatikan mazdar ni ada masa problem. Kadang-kadang pada pattern dia kasih selalunya ada, kalau kita refer kamus, kalau kita baca, tengok pada makni kan. Ya. Dan dia tengok mazdar sampai 2 pattern dia kasi kadang-kadang. Tu nak faham kan tu tak tahu lah mana satu saya nak ambil je. Tapi kalau kita ikut ini okey Ustaz yang Ustaz yang mazdar yang Ustaz tuliskan ni. Ya, kita ambil yang ini dulu. Maknanya kita ambil mazdar tu dengan dhammah ain dia. Dhammah ain dia. Dhammah ain dia. Dia mazdar ni ada 2. Satu mazdar yang macam ni. Satu lagi mazdar yang dipanggil mazdar mimi. Ada mim tu. Itu hanya untuk pada 2-3 form saja kan. Tak salah masa form itu ada mim ujung dia. Sebab itu tak ada saya tengok. Mazdar mimi itu mazdar dimulai dengan mim. Betul. Jadi ini tidak dimulai dengan mim. Tapi ada juga dia punya bentuk mazdar dimulai dengan mim pada perkataan-perkataan setengah daripadanya. Ada. Walaupun bukan, kalau kata ni form 6 ni, kalau adakah yang mazdar bentuk mim? Ada. Tahu Ustaz lah. Ada. Ada mazdar yang bentuk mim, ada. Itu yang saya pening. Okey, tak apa. Ada yang bentuk mim. Jadi yang itu kita kena pergi pergi secara detail lah kan. Tapi kalau generalnya dia dengan dhammah ain. Okey. Itu general dia. Asal tambah ta depannya, sama ada ta alif atau ta sabdu, maka dia punya mazdar dia adalah dhammah ain. Kalau dhammah ain ni kalau pada kataan tawadha'a, ain dia adalah buat. Kalau ta'arufu, maknanya ain dia ra. Kat ra lah. Kat ra lah. Ra yang bagi dhammah. Kalau tabadala, ain dia adalah dal. Begitulah seterusnya. Yang dhammah tu tak akan berubah Ustaz Kalau dia mazdar, dia tentu berbaris dhammah. Okey. Ain dia tentu bagi dhammah. Maknanya itulah tanda dia sebagai mazdar. Kalau bagi bawah dia dah jadi lain, dah bagi atas dia jadi lain. Dia bagi dhammah. Dhammah tu mazdar. Kalau kita ubah baris dia ni, ra ni bagi dhammah tukar pada ra bagi bawah, dia sudah jadi isim fa'il. Betul? Kalau bagi atas jadi isim maf'ul. Jadi tak boleh ubahlah. Jadi ta'arufu, rufun. Maknanya ta'arufun, ru tu memang bagi dhammah. Apabila bagi dhammah tu maknanya ini mazdar. Kita dapat tahu mazdar. Kalau kita tak bagi atas, dia jadi fa'il madhi balik. Betul. Mifadlik Ustaz. Silakan. Ya. Begitu juga dengan macam kita tambah ta dengan sabdu ya. Ta dengan sabdu. Macam kita tafa'ala masdar dia jadi tafa'ulan. Jadi dia di fathah. Dia tanwin fathah jadi tafa'ulan. Takallum tasyabbuhan. Ini an bunyi dia fathah. Dan tadi kita belajar tadi
bunyi dia all the dhamma punya bunyi yang sekarang dah an dan fathah dengan dhamma. Tapi itu pun juga masdar. Jadi itu yang a little mengelirukan lah actually. Macam mana nak macam mana tadi Ustaz dah beritahu awal kan, kalau dia hujung awalan dia tidak ada apa-apa, bunyi dia bunyi dia all the dhamma kan. Kalau ada sesuatu di depan dia, bunyi dia all the fathah. Ya. Betul tak Ustaz? Okey. Mari kita tengok contohlah. Okey, terima kasih. Contoh dia pada muka surat berikutnya. Jumpa muka surat ni. Ayat surah yang ke-5, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi wa ta'awanu ini adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il amal. Fa'il amal ujungnya mestilah mati. Bila mati di sini wa ta'awanu, jadi dia tidak dengan huruf mati. Huruf mati itu kalau dia seorang. Wa ta'awanu kalau dia seorang pula wa ta'awun. Nun itu mati. Tapi oleh kerana ini jamak, maka fa'il amal jamak. Jamak dia dengan mana tanda dia? Wa alif. Wa alif ni asalnya wa ta'awanuna. Okey. Oleh kerana dia majzum, maka dia buang nun. Dia buang nun diganti alif. Alif ni tak ada fungsi apa-apa. Tak ada baris, tak ada sebut. Jadi wa ta'awanu. Jadi maknanya bertolong-tolonganlah kamu ala birri wa taqwa, di atas kebaikan dan juga atas takwa. Jadi bertolong-tolongan di atas perkara kebaikan dan perkara takwa. Dan wala ta'awanu, dan janganlah kamu. Jadi ini fa'il amar, ini pula fa'il nahi. Apa nahi dia? Nahi dia adalah wa ta'awanu, wala ta'awanu. Wala ta'awanu adalah asalnya ta'awanu adalah fa'il amar, fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' depannya adalah la tu la jangan. Jadi janganlah ta'awanu kamu bertolong-tolongan ala ismi, ala keburukan, ala dosa. Jangan kamu bertolong-tolong atas dosa, wal udwan, dan juga permusuhan. Janganlah kamu bertolong-tolong atas perkara dosa dan juga perkara bermusuh-musuhan. Jadi sekarang ni ayat ni betul-betul kena pada kita zaman ni. Wala ta'awanu ala birri wa taqwa, yang ini tak banyak yang buat. Tapi yang ini yang banyaknya. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Yang beratas dosa ni cukup banyak. Bertolong-tolongan. Aduan ni adalah pemusuhan. Ini pun banyak. Kalau kita baca media hari ni, banyak sangat orang bertolong-tolongan untuk mencari dosa. Dan bertolong-tolongan untuk melakukan permusuhan. Yang batu apinya, bukan batu pendamai, batu api. Nak menghidupkan ke permusuhan dan sebagainya. Terutama di kalangan orang-orang penyokong-penyokong, ahli-ahli politik lah, yang banyak buat kerja-kerja ni. Jadi itu adalah perkara yang salah. Kalau yang dilarang, Tuhan suruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suruh buat benda yang berkebaikan dan juga yang mendatangkan takwa, yang boleh membawa kita kepada dekat pada Allah. Bukan, jangan tolong-tolong atas buat dosa dan buat permusuhan. Jadi kalau kita buat benda ni dan Tuhan kata jangan, maknanya kita membuat benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.
benda yang dilarang, yang tidak dibenarkan, yang boleh mendatangkan dosa, yang boleh mendatangkan balasan neraka kalau sekiranya dosa yang dia buat itu tidak dapat ampunan. Jadi wa ta'awanu di sini adalah fa'il amar. Fa'il amar mabni ala hazaf nun. Kenapa mabni hazaf nun? Sepatutnya dia mabni ala sukun. Sebab dia fa'il amar. Oleh kerana ta'awanu ini adalah untuk jamak. Ta'awanu ni asalnya ta'awana. Jamak. Jadi apabila dia matikan, jadi fa'il ni, fa'il mudhari' ini apabila hujungnya baris mati, maka dia dipanggil majzum. Majzum ini, tanda majzum dia adalah hazaf nun. Dibuang nun. Jadi dibuang nun diganti dengan alif. Jadi dengan ganti alif ni kita tahulah bahawa asalnya adalah nun. Makna jamak. Wa tu untuk makna hum. Ataupun kalau depannya ta maknanya tum. Awak ramai. Jadi asalnya adalah fa'il amar. Awak ramai-ramai, jangan apa? Ta'awanu, tolong menolong. Kalau ada la, kalau tak ada la, hendaklah kamu tolong menolong. Bukan seorang, ramai. Tolong menolong atas apa? Atas berbuat baik dan takwa. Kemudian jangan tolong menolong untuk melakukan dosa dan permusuhan. Kalau buat sebaliknya, wajarlah mereka mendapat balasan yang setimpal. Jadi ta'awanu ini juga, ini adalah fa'il amar. Yang ini tadi adalah fa'il madi. Fa'il amar dia ta'awanu nun juga. Tapi dia majzum. Apabila majzum, kenapa dia majzum? Sebab depannya ada la. La tu la tidak, la jangan. Bukan tidak, la jangan. Apabila la jangan, maknanya dia mematikan fa'il mudhari' selepasnya. Fa'il mudhari' selepas dia apa? Ta'awanuna. Jadi apabila ada la, jadi ta'awanu, nun tu dibuang dan diganti dengan alif sebab dia majzum. Yang ini tadi kenapa dia dibuang nun dia diganti alif? Sebab dia mabni ala fathah. Ala fathah tu kalau pembuatnya seorang. Apabila pembuatnya ramai adalah kita buang nun dia. Jadi ta'awanu ni adalah fa'il amar mabni ala hazaf nun. Sebenarnya ala fathah. Jadi hazaf nun ni adalah melambang kepada fathah. Manakala ini pun hazaf nun juga. Tapi hazaf nun ini adalah lambang kepada majzum. Pasal lam alif tu. Ya? Betul. Pasal lam alif tu lah ada tu. Wala tu kan? Adalah tu. Jadi maknanya ini fa'il amar. Ma'amar sepatutnya baris atas. Tapi baris atasnya dengan hazaf nun. Yang ini ta'awanu majzum. Majzumnya adalah dengan hazaf nun. Jadi dua-dua hazaf nun. Tapi yang ini fa'il amar. Mabni ala fathah. Yang ini fa'il mudhari' majzum. Fa'il mudhari' yang maksudnya baris mati. Baris mati itu digambarkan dengan hazaf nun. Okey. Ta'awanu. Jadi ingat ini adalah fa'il madi. Ini fa'il mudhari'. Tengok sekali macam sama. Jadi yang menentukan apa? Yang menentukan kedudukan dalam ayat. Kalau yang ini fa'il madi. Jadi tanda dia sama. Yang ini fa'il mudhari'. Tanda dia sama. Itu yang pening kepala tu. Tapi kita faham. Ini fa'il madi, dia adalah mabni ala fathah. Tetapi oleh kerana dia ni adalah jamak, maka tak boleh letak atas fathah. Nak tak kat mana fathah tu? Tak boleh. Jadi dia buangnya nun dia, hazaf nun. Yang ini pula ta'awanu pun dibuang dengan zoom, tapi ini adalah majzum. Jadi buang nun ni ada dua keadaan. Satu baris atas, satu lagi baris majzum. Pada perkataan fa'il. Okey. Ustaz, kalau kita pandang sekali pandang pada satu ayat sahaja ya, kalau kita pandang pada kalimah dia kata ta'awanu, and the first one
kita kata dia tu apa tadi madhi. Madhi pula Amar. Yang kedua ni kita panggil dia mudhari'. Ya. Tapi kalau sekali pandang saja macam mana kita nak mengenali yang dia tu madhi, yang dia tu Amar. Kalau kita boleh kenal daripada Amar pasal dia tu waw dia hazaf. Dia waw apa ni dia digantikan dengan waw. Jadi kita dah hazaf apa Nun. tadi? Nun. Hazaf nun. Nun. Yang kedua tu untuk mengatakan dia tu mudhari', ujung dia is dhamma. Di awalan dia ta'awanu. Kalau nak ikutkan mudhari' bukan dia di start dengan tu'awanu ke Ustaz? Itu yang pening sikit tu. Tapi you have to see the lam alif tu. Wala tu menidak. Lah, I mean, I'm talking is I'm talking about lain. Mazum. No, I'm talking about satu perkataan daripada awal. Kita tengok terus tengok ayat yang lain. No. Kita Kita mesti tengok saja. ayat dulu nak cakap. You want to build a sentence, you must know what you're going to say. Isn't it? No, To me lah, the that's how. word Sorry only lah, I one think word. like that. No, one word. Okay. I mean, ta'awanu, Kalau one word tak ada ta'awanu. confuse lah. Kalau you cakap one word tu memang betul. Kalau you ikut jalan cerita dia, dah lain cerita. I'm talking about only one word. How to differentiate? Wow, one word tu tak tahulah saya dah. Itu Ustaz lah. Okay, Ustaz. Okey. Perkataan ta'awanu pada ini kita dapat kesan dia adalah fa'il amar kerana dia memberi arahan. Apa arahan dia? Arahan dia ta'awanu, asal dia ta'awanu, kemudian jamak dia wa alif. Jadi ta'awanu ini perkataan itu adalah perkataan awana tambah dengan ta dan alif. Jadi ta'awanu. Jadi kita dapat dia adalah fa'il amar. Benar. Fa'il amar dengan nun ni dimatikan. Tapi oleh kerana ada jamak ni wa ni dihidupkan balik jadi nun lah. Balik. Ini asalnya adalah daripada perkataan ta'awanu ta tambah alif. Wana kan? Perkataan awana tambah ta dan alif. Manakala yang ini ta'awanu, asal dia bukan ini ta dan alif, tapi ini hanya daripada awanu. Awanu asalnya awana, kemudian tambah alif. Bukan tambah ta, tambah alif. Jadi kita dapat awana. Jadi apabila tambah ta depan itu, ini ta mudhari'. Ta yang ada wala ta'awanu. Ini ta ni adalah ta mudhari', bukan ta tambahan ta alif. Sebabnya adalah kalau adalah dia adalah fa'il nahi. Fa'il nahi kepada perkataan asalnya adalah awana. Awana kemudian tambah ta. Ta tu tak awak. Jadi jangan awak, kalau ada wa di sini jadi kamulah. Jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Manakala ini ta'awanu, ini fa'il amar. Fa'il amar. Jadi fa'il amar ni daripada ta'awana. Yang ini pula fa'il mudhari' daripada awana. Tambah ta dia ta depan ni bukan ta tambahan kepada ta alif, tapi ta ini ta menunjukkan kamu. Anta. Maknanya ini 4 huruf. Ta'awanu ni ada 4 huruf. Asalnya tambah dengan ta ni ada ta awak ataupun ta mudhari'. Jadi wala ta'awanu. Jadi perkataan ta ini ta asli tambah ta dan alif, manakala ta ini ta mudhari'. Jadi kita kena tahu dulu dia punya hukum dia apa. Kalau fa'il amar, mestilah ada ta ni ta tambah alif. Tapi yang ini adalah la ta'awanu, la ni lepas la mesti ta. Jadi ta ni ta fa'il
nahi. Amar. Fa'il nahi. Maknanya ini adalah fa'il mudhari'. Amar. Ini fa'il mudhari'. Ya, ini fa'il amar. Ah. Ini fa'il amar. Ini fa'il mudhari'. Fa'il amar tak ada huruf ta sebagai sebagai huruf mudhari'. Sebab dia bukan fa'il mudhari'. Fa'il amar bukan fa'il mudhari'. Fa'il amar is fa'il amar. Jadi fa'il amar kepada ta'awanu adalah ta'awanu. Asalnya ta'awana kalau madi dia. Kalau mudhari' dia madi dia adalah ta'awanu. Jadi wanu ada wanun. Wanun tu menunjukkan jamak. Apabila jamak dia buang, maka hazaf nun. Hazaf nun di sini adalah menunjukkan fa'il madi. Manakala yang ini perkataan yang sama tapi tak serupa. Tak serupanya pada ta. Ta ni ta mudhari', ta ni ta tambahan ta alif. Yang ini bukan ta tambahan tapi ta mudhari'. Jadi ta mudhari' mestilah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Apa hukum dia? Hukumnya mazum. Apa tanda mazumnya? Mazum dia buang nun, ganti alif. Yang ini pula fa'il amar. Fa'il amar hujungnya mesti mati. Apa tanda mati? Matinya hazaf nun. Jadi dua perkataan yang sama tetapi maksud tak sama. Maksud di sini fa'il amar. Mereka telah. Maknanya dan kamu, bukan kamu di sini. Maka dia. Ini dia lah. Kalau asalnya dia, kalau seorang, kalau ramai, mereka lah. Mereka bertolong-tolongan atas kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu bertolong-tolong atas dosa dan permusuhan. Jadi ini adalah ayat yang kita panggil ayat khabar. Menceritakan bahawa mereka itu bertolong-tolongan untuk mencari pahala dan juga mencari takwa. Manakala ini ayat yang kita panggil insai yang memberi arahan. Memberi arahan supaya jangan kamu bertolong-tolongan. Jadi dalam ayat ini ada dua jenis. Ini dah masuk kepada ilmu balaghah lah. Tapi maknanya ada dua jenis ayat. Satu ayat khabari. Satu lagi ayat insya'i. Ayat Tapi Ustaz, ya. Ustaz, boleh saya tahu Ustaz, mana dia punya apa ni? Dia kena qadar khabar, tapi dia punya subjek dia macam apa dia subjek dia? Mubtada. Tak ada mubtada. Dia tak ada mubtada sebab ayat ni ayat fa'il. Ayat fa'il dia ada verb, dia ada perbuatan dan dia ada dia punya pembuat dia. Dan ada dia punya maf'ulun bih dia. Jadi dalam ayat ini ta'awanu fa'il amar. Apabila di dalamnya ada anta. Oh yes. Kalau seorang, kalau ramai antum. Maksudnya antum awak semua. Awak semua atas kebaikan berbuat bertolong-tolong, awak semua bertolong-tolongan atas kebaikan dan atas takwa. Dan ayat ni disambung dengan ayat insya'i. Jangan. Jangan kamu bertolong-tolongan di atas dosa dan permusuhan. Jadi dalam satu ayatnya ada dua jenis ayat. Dari segi balaghahnya, satu dipanggil khabari, yang hujungnya adalah insya'i. Khabari ni maknanya ayat ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi ayat yang ini bukan salah, bukan betul. Ini arahan. Kamu jangan. Jadi ayat arahan ini lebih kuat, lebih power daripada ayat khabari. Sebab khabari itu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa maknanya mereka, kamu semua, ta'awanu awak semua, bukan kamu semua. Itu pula awak semua bertolong-tolongan atas kebaikan dan takwa. Kemudian kata wala ta'awanu, dan engkau. Yang ni tadi dia cerita kat orang tu. Jalan sini jangan engkau. Jangan kamu bertolong-tolongan
atas dosa dan permusuhan. Jadi kerana- ayat Okey. Ansya'i ini ayat apa tu? Apa kita panggil? Betul lah, ayat arahan lah tu. Insya'i ni dia tak ada betul, tak ada salah. Ini dia ayat That means, ayat larangan. 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 Insya'i, ma makna insya'i? Insya'i. Insya'i tu InsyaAllah, jika dengan izin berkembang. Allah, biiznillah. Maksud dia biiznillah lah dengan Asal biiznillah lah. insya'i itu asalnya adalah berkembang. Tapi Berkembang. kita ambil kataan tu untuk menunjukkan makna sebenarnya apa. Insya'i ni ikut makna dia. Ayat ni tidak salah, tidak betul. Tak boleh lah orang kata jangan kamu melakukan dosa. Betul ke ni? Tak ada. Tak boleh nak kata. Ini arahan. Kalau katanya minumlah kamu. Takkan dia kata betul ke salah ke? Jadi itu adalah insya'i. Insya'i ni maknanya arahan ataupun larangan. Jadi jangan kamu minum sebagai contoh. Maknanya itu arahan. Bukan kamu boleh tanya ya ke tidak. Tidak. Tak boleh. Tapi kalau kiranya dia sedang minum. Itu kita boleh katalah. Mana pula dia kan minum tu. Dia tengah baca Quran bukan contoh. Itu ada betul ada salah. It's a firm statement actually. Statement. Ya, ayat statement. Tapi statement tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okay. Tapi kalau ayat insya'i ini tak ada betul, tak ada salah. Ini arahan. Ataupun larangan. Dia tak ada salah, tak ada betul. Itu ilmu balaghah lah. Okey, bagus. Very clear. Alhamdulillah. Terlanjur saya dah sebut ilmu balaghah ni, saya nak beritahu hari Selasa ni ditunda kepada hari Rabu. Kelas hari Selasa ni, Okey. hari Selasa ni ditunda kepada hari Rabu. Kerana saya ada temu janji dengan doktor di hospital UPM. Oh, jauh. UPM. Okey. Jadi saya Tak minta saya disetujui tangguhkan pada 18 hari bulan lah. InsyaAllah. InsyaAllah Patut 17 Ustaz. hari bulan. Tapi tangguh kepada 18 hari bulan kerana 17 hari bulan tu saya ada Rabu je kan? hari Rabu. Tangguh ke Rabu. Asalnya Selasa. Sepatutnya Selasa 17 hari bulan. Tapi saya ada temu janji dengan Satu hari je tunda. The next jadi, day. next day lah. Jadi maknanya tangguh pada hari Rabu. Hari Rabu Dia bermana? 18 hari bulan. Okey, alhamdulillah. Okey. Ada lagi soalan? Yang kata tu amal tu atau madi tu Ustaz. Ya. Yang mula tu wa ta'al apa tu kan yang pertama tu itu Ustaz tulis amal tapi boleh jadi mardi kan? Betul. Yang kedua tu madhi. Yang pertama tu yang kedua tu mudhari'. Yang ini ke? Yang pertama ni. Ta'awanu. Fa'al amal. Amal kan? Fa'al amal. Okey. Yang kedua ta'awanu fa'al mudarat. Mudarat. Okey, terima kasih. Okey. Ada je i'rab di bawah tu. Ada i'rab bawah ni. Bawah tu ada tulis tu. Fa'al mudarat majzum. Mudarat majrur. Tanda majzumnya hazaf nun. Ya, ya. Waw dia wa jamaah. Wa jamaah ni dhamir mabni ala sukun Ala fi sukun fi mahlil rafa. Ini fa'al. Okey. 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 Ada soalan lagi? Bagus. Tamam. Tamam. Oh, tamam. Tamam. Kalau begitu kita berhenti sini dululah. Okey. InsyaAllah. Betul. Jam saya 8:11. 8 minit. Betul. Naam. Naam Ustaz. Naam. Alhamdulillah. Haji Saleh dah datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan minta ampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Dan barang siapa disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau ridai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.